Linda tahu tak, kalau Linda masuk je Zoom, Linda boleh set music kan? Ada boleh kan? Music? Music tu macam bentuk nasyid ke qasidah, ada orang buat cerita tau. Oh. Ustazah tak percaya lah sebab Ustazah masuk sebagai co-host saja. Ustazah masuk co-host tu, bila masuk je dalam tu kan, dia orang qasidah dia sedang berkumandang sementara nak tunggu participant masuk. Mungkin kena laptop Linda sendiri kot. Tak tahu lah, tak tahu macam mana dia buat. Tapi memang jadi dia orang masuk tu sedap lah dengar qasidah macam tu lah sementara tunggu kawan-kawan kan. Kan? So nak screen pun boleh keluarkan nota tu. Kita tunggu 2 minit ni. Ada? Belum. Belum keluar dekat, dia kata has started tapi mana dia perginya? Loading lagi, okay. Dia kata has started dia tu. You are viewing. Ni nak keluar kot. Belum? Window close. Kenapa Sekejap. Sekejap. Tu. Ya. Okay. Dah on time tu ya. InsyaAllah kita mulakan ya. Okay. Sama-sama kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Kerana dia direkod jadi tak apa, kita boleh terus on saja. Okey, nota kita hari ni hari Selasa. Sedikit tentang hari. Semalam kita Isnin ya. Sebenarnya Isnin Selasa tu kita Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Semua Arab tu, bahasa Arab tu sebenarnya ya. Kalau hari Isnin Yaumul Itsnain, sama bunyi kan? Kita Isnin ya, Yaumul Itsnain. Hari ni Yaumul Thulatha. Dia cerita. So Selasa dia dah mirip-mirip lah tu ya. Kalau kita tengok sekali lalu memang dia dah ada bunyi-bunyi tu dah ada lah. Yaumul Itsnain kita Isnin ya. Yaumul Thulatha Selasa. Kalau Rabu pula Yaumul Arbi'a. Lain sikit tapi Rabu adalah bunyi-bunyi dia. Khamis Yaumul Khamis, itu yang paling sama. Yaumul Jumu'ah. Kita Jumaat ya. Jumu'ah. Ni kalau yang Arab yang betul-betul lah. Yaumul Sabtu, Sabtu sama. Yaumul Ahad. Itu dari segi hari ya, dari segi hari ya. Okey. Kalau ayam maksudnya plural dia lah, jamak dia. Kalau satu yaumu satu hari, jamak dia ayam. Biasa dengar kan? Kan hari Jumaat tu apa? Sayyidul Ayyam. Betul tak? Betul. Sayyidul sama dengan perkataan Sayyid. Sayyid Syarifah tu. Sayyid maksudnya ketua. So Sayyidul sama dengan Sayyid. Maksudnya ketua lah, penghulu. Ayyam penghulu segala hari. So yang jatuh kepada hari Jumaat, Jumu'ah. Sedikit tentang dia. Okey, hari ni jika kita tengok nota kita ya. Nota kita di skrin kita Al-Wahdatu. Cara nak baca atas sekali. Al-Wahdatu Ats-Tsalitsatu. Itu cara dia. Al-Wahdatu bermaksud unit, Ats-Tsalitsatu 3. Unit ke-3. Ya. Itu cara nak baca dia. Ismul Isyarah. Dari segi baris Ismul Isyarati. Dari segi baris. Kalau yang atas tadi hujungnya dua-dua tu tamarbutah tu baris depan. Al-Wahdatu Ats-Tsalitsatu. Dia sama. Ni tajuk ya. Bila tajuk dia punya baris tu sama hujung dia ya. Unit ke-3. Tapi yang ni bawah dia pula ismu, itu mu ya. Al-Isyarati baris bawah. Itu mudhaf. Yang atas itu tajuk Al-Wahdatu Ats-Tsalitsatu, tajuk ketiga, unit ketiga
Ismul isyarah adalah bentuk perkataan itu dipanggil mudhaf, sandaran ya. Itu dari segi baris dia. Okey, tengok kolom yang paling tepi ya. Kolom yang paling tepi dia tulis lisyai'. Lisyai' maksudnya untuk benda, paling tepi ya. Lisyai' untuk benda, lepas tu bawah dia lil makan untuk tempat. So isim isyarah ni, isim kata nama ya. Al isyarah isyarat lah, kata tunjuk ya. Itu ini ya. So kata tunjuk yang senang paling cerita dekat jauh lah ya. Itu ini ya. So ada untuk benda dan ada untuk tempat. Okey, kolom yang kedua. Kolom yang kedua atasnya dibaca an-nau'u, tajuk jenis ya. Maksudnya jenis, an-nau' jenis ya. Jenis dia tadi dah ada pecah dua, untuk benda dan untuk tempat. Sekarang jenis dia pula. Jenis dia pula dekat ke, jauh ke? Macam tu. Al-qarib, sahabat karib, sahabat dekat, sahabat rapat ya. Kita dah menggunakan bahasa Arab, jadi lebih mudah untuk kita faham lah. Ya. Okay, al-qarib maksudnya dekat. Benda-benda yang dekat selalunya kita guna inilah. Ya. Bawah dia al-ba'id, jauh kita gunakan itu. Itu umumnya begitu ya. Cumanya dia ada pecahkan untuk muzakkar dengan muannas. Jadi dia gunakan perkataan yang berbeza. Kalau itu untuk muzakkar berbeza dengan perkataan itu untuk muannas. Itu saja yang menandakan dia jantina dia berbeza. Tapi maksudnya sama, jauh ya. Jauh atau dekat tu sama. Cumanya dia perlu menggunakan perkataan berbeza kerana daripada isim isyarah tu kita dah nampak benda tu muzakkar ke muannas. Dari isim isyarah tu sendiri dah boleh nampak. Ya. Okey. Pecahan dia yang dekat dengan jauh tu sama je, muzakkar muannas. Itu sama saja. Dan makan tadi, tempat tadi ada pecah sama juga, qarib dengan ba'id juga. Di sana, di sini. Kalau benda itu ini, kalau tempat di sana, di sini. Macam tu je. Ya. Okay, pecahan yang tempat tu lebih mudah lah. Pecahan dia tak banyak. Yang kita agak mencabarnya pada pecahan benda ni tadilah. Okey, kita pergi kepada bila dah muzakkarnya mesti ada tiga lah. Pecah tiga muzakkar, mufradnya, mutannanya, jamaknya. Mesti sama. Muannas pun sama juga. Oh, dia muannas ya. Pecahan dia sentiasa tiga. Mufrad, mutanna, jamak. Qarib, ba'id sama je. Ya. Qarib dengan ba'id pecahan dia semua sama. Mufrad, mutanna, jamak untuk seorang, untuk dua orang, untuk ramai. Itu sama je pecahan tu. Pergilah mana pun ya. Tidak berubah. Okey, kita tengok perkataan sebelah dia. Jika yang atas sekali ya. Jika kata haza. Haza kita biasa dengar ya. Haza. Kita ambil yang biasa dengar je. Yang kalau macam yang kurang biasa tu kita tinggal dulu ya. Haza maksudnya ini. Ya, itu untuk mufrad dia lah. Kalau untuk perempuan dia hadhihi. Kita boleh tengok kolom yang sama ya. Kolom sama tu daripada haza turun 1 2 3. Macam tu situ ya. Bila haza untuk muzakkar, katalah untuk kitab. Kitab dia muzakkar ya. Kita kata haza kitabun. Kita kata gitu. Tapi kalau benda bag kalau beg perempuan sifat dia ya, so kita akan guna hazihi. Tapi kat sini dia bagi contoh zamilah tu maksudnya kawan, sahabat. Dia bagi contoh sahabat. Apalah, kalau atas sekali hadza zamilun maksudnya kawan lelaki. Yang atas kalau yang hazihi tu kawan perempuan lah, zamilatun ya. Dia tukar saja. Yang perempuan ada ta marbutah itu saja ya. Okey. Tips yang anda perlu tahu. Selepas isim isyarah, haza, hazihi ni semua, isim isyarah ni dia tak ubah baris asal isim. Isim dia zamilun. So haza mesti zamilun. Dia tak akan jadi haza, zamilan, zamilin takkan. Bila ada haza mesti isim tu berbaris depan. Ujungnya zamilun. Bunyi lun tu yang kita fokus ya. Haza zamilun. Kalau yang perempuannya hazihi zamilatun. Itu tips dia lah. Jadinya kita tahu isim isyarah dia tidak mengubah baris asal mana-mana isim tu. Ya. Okey. Itu yang biasa. Hadza hazihi. Kalau yang duanya hadzani hazaini kurang guna ada dalam Quran tapi tak banyak. Jadinya tak apa. Kita tak perlu risau tentang tu ya. Cumanya kalau isim isyarahnya hadzani hazaini, dia punya isim tadi pun kena tukar jugalah kepada dua orang. Zamilani, zamilaini. Dia kena tukar juga. Nampak? Itu complicated dia di situ. Ya. Jadi daripada hazah jadi hazani. Ya, hazaini. So tukar zamilun tadi. Ya, asal zamilun jadi zamilani atau zamilaini. Itu kena tukar. Okey, lagi yang biasa. Yang biasa hazah bawa haulai. Itu haula. Banyak dalam Quran kan? Itu kita ambil yang biasa kita nampak saja. Hadza haula
Lepas tu bawah dia hazihi juga banyak ya. Hatani tak banyak. Sama macam yang hazani tak banyak. Hatani juga tak banyak ya. Haula. Haula tu jamak untuk lelaki dengan perempuan sama je digunakan untuk yang apa? Qarib, yang dekat. Sama je haula atas pun sama. Untuk muzakkar muannas sama je ya. Okey, zanika juga biasa ya. Kita ambil yang biasa saja. Yang dua-dua tu selalunya kita tak biasa tak apa, tinggal je ya. Zanika, zainika tak apa, kita tinggal sebab dia jarang guna. Ulaika, ulaika sama, jamak muzakkar dengan jamak muannas bawah tu sama je ya. Dia gunakan ini untuk yang ba'id, yang jauh ya. Itu sama. Lepas tu perempuan punya yang biasa tilka. Yang dua-dua tu kita tinggal lah sebab dia jarang guna. Ada tapi sangat jarang ya. Itu rasanya bila kita tengok perkataan tu kita dah biasa nampak. Jadi mudah. So ini nama dia isim isyarah. Isim isyarah maksudnya pada segi maksud itu ataupun ini. Ya, cumanya bila benda satu guna perkataan lain, benda dua perkataan lain, jamak guna perkataan lain. Itu. Okey. Tengok yang makan punya ya, qarib ba'id ya, dia mudah je, sikit saja. Kalau yang dekat tu di sinilah maksudnya ya, huna. Sebelah dia tu. Itu cara baca dia huna. Huna bermaksud di sini ataupun ha huna. Ha huna itu is one word ya. Huna satu perkataan, ha huna perkataan yang lain. So ada dua je lah, huna ataupun ha huna. Bermaksudnya di sinilah dia qarib ya. Dan kalau untuk jauh, hunaka, bawah dia hunaka. Dia ada ka ya. Hunalika pun boleh. Sammah dia ada 4. Kita biasa hunaka mungkin biasa, hunalika mungkin biasa, sammah ada dalam Quran, ada. Tapi taklah banyak. Jangan tertukar dia dengan summa. Summa benda lain ya. Ini sammah. InsyaAllah bila kita nak jumpa dalam Quran nanti kita tunjuk. Itu namanya isim isyarah. Ya, isim isyarah. Okey. Nah, hafal tak hafal tu perkara nombor 2 ya. Okey, kita gerak kepada list seterusnya kita. Isim mausul. Tadi isim isyarah kata tunjuk ya, kata arah kata tunjuk. Isim mausul kata hubung, kata sendi. Mausul maksudnya hubung ataupun sendi. Al-isim tu kata nama lah ya, kata nama yang menghubungkan ataupun sendi. Ini juga ada list dia. Kita pergi kepada paling tepi ya. Paling tepi al-khas. Kolom pertama khas maksudnya khas lah. Dia dah tahu dah untuk lelaki atau perempuan, untuk seorang ke dua orang atau jamak. Kita dah tahu ya. Okey. Al-khas, pecahan dia muzakkar muannas juga ya, dan pecahan lagi bila dah muzakkar tu pun sama je, mufrad, mutsanna, jamak. Tengok pecahan dia sentiasa sama ya. Okey. Dan bawah dia tu, yang bawah dia tu yang bukan khas tadilah ya, bawah al-khas, bawah dia tu bukan khas ya. Dia maksudnya dia tak tujukan kepada siapa-siapa. Okey, kita tengok yang tadi al-khas tadi, mufrad, mutsanna, jamak sama je, perempuan pun pecahannya sama, cumanya lelaki diguna untuk lelaki lah ya, perempuan. Ini yang biasa kita jumpa allazi, sangat biasa dalam Quran ya, allazi. Allazani, allazaini ada tapi tak banyak. So tinggalkan yang dua ya. Lepas tu allazina, allazi dengan allazina sangat banyak ya. Lepas tu perempuan allati. Kita mengaji boleh tapi allati tu mungkin kita kurang perasan berbanding allazi kan. Allazi lebih biasa nampak sebab memang allazi lebih banyak daripada allati ya. Sebab bila dia guna yang perempuan punya, maksudnya dia bercerita tentang perempuan. Dalam Quran tu tak banyak cerita pasal perempuan. Jadi sebab tu allati tu yang perempuan punya tak banyak ya. So allati, allatani, allataini tinggal ya, yang dua orang tu allai ataupun allati. Jamak perempuan ada dua. Cuba tengok yang jamak yang kedua, allati, bunyi dia sama dengan yang pertama tadi. Perempuan yang pertama, allati. Bezanya la dia. Yang pada jamak la itu 2 harakat, allati. Yang pertama mufrad perempuan tadi, allati. La-nya pendek. Itu beza dia. Bunyi dia memang dah sama dah. Ya. So kita menggunakan ini ya. Maksudnya orang yang, kalau dia dah tujukan orang-orang lah. Orang yang, dua orang yang, seorang lelaki yang, mereka yang. Macam tu. Itu maksud dia. Okey. Itu kalau kita dah tahulah muzakkar muannas ataupun untuk orang-orang tertentu. Yang bawah tu dia tak khususkan kepada siapa-siapa yang khusus, jadinya dia gunakan man. Man maksudnya sesiapa. Maksudnya dia tak spesifikkan lelaki atau perempuan ya, semua umum. Menggunakan man ya. Man lil aqil. Lil aqil maksudnya untuk manusia lah.
Orang yang lil aqil tu maksudnya yang berakal. Yang manusia berakal ni manusia je lah. Haiwan tak berakal, benda tak berakal kan. Menggunakan man. Dan bawa dia untuk benda. Li ghairil aqil. Untuk benda yang tidak berakal. So apa-apa. Maksud dia apa-apa sahaja. Apa-apa yang. Kalau man tadi siapa-siapa yang. Itu dari segi maksudnya. Kita dah tahu dah tadi isim isyarah. Isim mausul. Okey, tengok seterusnya ni siapa ya? Linda. Gerak lagi bawah. Okey, huruf ataf. Tengok ya, huruful atfi. Itu dari segi baris. Huruful atfi. Ya, partikel penghubung tu. Bawah partikel penghubung ya. Huruf lah. Kita mungkin huruf maksudnya satu. Huruf apa? Huruf ni. Tapi kalau dalam Arab, huruf bermaksud plural dah. Jamak dah ya. Kalau satu, harfun. Satu huruf kita panggil harfun dalam Arab. Tapi bila dah huruf ataupun hurufu maksudnya dah plural dah kat situ ya. Huruful atafi tu matikan fa tu huruful ataf. Dia akan jadi gitu cara baca dia. Huruf ataf. Ya. Okey. Huruf ataf ada 8. 8 ya. Yang pertama huruf waw. Itu dalam bracket dia tunjuk huruf waw. Sebelum bracket tu spelling dia lah. Spelling huruf waw tu al-waw. Gitu ya. Itu spelling dia ya. Waw bermaksud dan. Okey. Lepas tu bawah dia am. Ya, tapi am tu maksudnya bukan dan tu ya, betulkan sendiri ya pada kertas anda. Am bermaksud sama ada ataupun atau. Sama ada boleh atau pun boleh. Am ya. Okey, bawah am au. Am dengan au tu meaning dia macam lebih kurang je sebenarnya ya, lebih kurang. Au ni biasanya jikalau, sekiranya, boleh maksud dia gitu ya. Itu yang dan, dia masih dan tu itu tersilap lah tu ya. Okey. Lepas tu lakin bermaksud tetapi, betulkan balik ya, bukan dan juga. Lakin bermaksud tetapi. Lepas tu bawah lakin al-fa'u dalam bracket huruf fa. Dia dah tunjuk huruf fa tu ya. Dalam Quran kita nampak huruf fa lah, tapi al-fa'u maksudnya ejaan dia ya, spelling dia. Huruf fa bermaksud itu pun bukan dan ya. Fa maksudnya apa? Maka. Maka, ya betul. Fa bermaksud maka ya. Okey. Lepas tu sambung sebelah dia. Kolom sebelah dia atas sekali ya, summa. Summa tadi kita jumpa sama ya. Tadi yang apa? Isim isyarah untuk makan, untuk ba'id tadi ya. Sama di sini summa. Summa bermaksud kemudian. Fa tu pun tadi betulkan ya. Maksud dia bukan dan ya, maka ya. Okey. Lepas tu summa kemudian bal. Bal tu bahkan. Lepas tu hatta hingga ataupun sehingga. So huruf ataf ni ada 8. So bila anda mengaji dalam Quran ya, guna ataf ni ya. Bila anda mengaji dalam Quran anda dah berhenti kat mana-mana ya, berhenti kat mana-mana kat tengah-tengah ayat tu, maksudnya bukan kat ujung lah. Jadi nak tahu macam mana nak terus. Kat mana nak ambil balik, nak sambung balik, nak mula balik, carilah ni, cari yang 88 ni. Ya, ini untuk ataf ya. Cari dia balik. Kalau tak jumpa yang 8 ni, ada masa kita tak jumpa ya. Kalau tak jumpa yang 88 ni, ada cara lain juga untuk kita ambil semula untuk membaca Al-Quran. Maksudnya untuk ibtidak. Arabnya ibtidak ya, nak baca semula. Dah berhenti dah tadi tapi kat mana nak ambil balik ya. Macam tu kan, saya tak tahu kan. Setengah orang bukan tak tahu nak ambil balik, nak mula, nak berhenti pun tak tahu kat mana. Tak tahu nak berhenti kat mana. Ada setengah orang bolehlah berhenti kat mana tapi tak tahu nak mula kat mana, nak ambil balik. So ini antara 8 perkataan yang anda ambil semula untuk mula balik. Nak sambung baca tadilah ya. Kalau dah berhenti kat ujung, kat nombor je tak ada cerita lah namanya, betul tak? Ini kalau yang orang yang mungkin nafas dia agak pendek ya, dia tak sempat nak habiskan bacaan dia sampai kat nombor, dia dah berhenti kat mana-mana, cari 8 ni. Dan kalau tak ada yang 8 ni sebenarnya ada cara lain. Tapi itu tak boleh lah nak sebut kat sini ya. So sebab ni 8 ni tak hafal lagi, nanti nak sebut yang lain pula. So 8 ni bukanlah hafal sangat. Kalau boleh bila anda mengaji, kalau boleh simpan dekat Quran pun tak apa kan? Letak kat Quran kan? Jadinya bila anda berhenti, anda tengok ada tak yang 88 ni untuk anda ambil balik. Itu fungsi huruf ataf. Dan huruf ataf ni senang cerita, dia menyambungkan isim. So kalau isim sebelum dia baris depan, selepas dia pun baris depan. Itu cerita ataf. Bila dia besar dia pecah sikit ya Linda.
Kalau dia besar dia pecah ya, dia pecah kan. Okey, kita tengok tak apa, kecilkan je balik. Kecilkan je balik sebab masing-masing hopefully ada nota sendiri kan. Kecilkan semula sebab dia bila besar dia pecah. Okey, kalau tengok ayat pertama contohlah ataf tadi macam mana kita selain memang kita biasa nampak wah biasa ya. Tetapi ada juga wah dalam Quran tu yang bukan huruf ataf ya. Maksudnya wah yang kita jumpa dalam Quran tu adalah sebahagian daripada perkataan mana-mana perkataan lah. So ada juga yang bukan ataf ya. Di sini macam mana cara kita nak nampak kenal ataf tu? Kita tengok ayat tu qul atiullaha. Sebelum atafnya wa kan? So tengok perkataan Allah tu isim kan? Allah baris atas ya. Tengok lepas ataf war rasulah. Nampak? Dia mesti sama. Ataf tak boleh tukar. Dia tak boleh tukar baris akhir isim sebelum dan selepasnya. Mesti sama. Itu cara kita nak kenal ataf, ya. Okey. Itu antara sama je lah. Tak kisahlah ataf yang mana-mana pun. Sama je cara dia. Itu huruf ataf. 8. Okey, selepas huruf ataf apa Linda? Kita punya list. Okey. Itu cara baca dia. Kalau atas sekali al-wahdatu, unit ya. Al-wahdatu as-sadisatu ke-6. As-sadisah ke-6, unit ke-6. Itu cara baca dia lah ya. Bawah dia harfu. Harfu ni sebenarnya huruf. Ya, satu huruf ya sebenarnya ya. Kalau banyak huruf dipanggil huruf ya. Okey, harfu al-jar. Huruf jar lah kita panggil ya. Okey, jar tu saja. Kita nak faham dulu apa maksud jar. Okey. Tunjukkan bawah dia lagi, Linda. Jar ya. Selepas huruf jar ini ada 8. 8 juga. Huruf jar ada 8 ya. Tadi huruf ataf ada 8, huruf jar ada 8. Okey. Tak payahlah stres nak hafal huruf ataf lagi, nak hafal huruf jar lagi, tak payah stres lah. Kita ulang-ulang insya-Allah kita ingat ya. Okey, huruf jar ni ada 8 ya. Tengok dulu yang pertamanya min ya. Min maksudnya dari ataupun daripada. Boleh. Dari ataupun daripada pun boleh. Ila kepada ataupun ke ya. Itu an dah ada maksud dekat situ ya. Dah ada dah. An tentang ataupun akan pun boleh ya. Tentang ataupun akan, ala atas ya. Fi dalam ataupun pada. Lepas tu sambung kertas sebelah dia. Dia punya sambungan dia kertas sebelah dia. Okey, dia ada 8 dia huruf ba. Ba yang baris bawah bi, lepas tu huruf lam baris bawah li ataupun la. La pun boleh. Untuk huruf lam ni dia dua-dua boleh. Jadi anda tambah sendiri ya pada nota huruf ba tu memang baris bawah je, bi saja ya. Takkan pernah jadi ba, takkan pernah jadi bu ya. Tapi untuk lam li boleh, la pun boleh. Ya, lepas tu kaf itu mesti kaf baris atas saja, mesti ka je. Dia tak akan jadi ki, ku, tak ada. Ini bukan hafal. Bila kita dah biasa nanti kita dah tahu dah. Okey, cara kita nak kenal huruf jar ni. Pertamanya, lepas 8 huruf ni tadi, selepas dia mesti isim. Itu, mesti isim. Kita dah belajar kan isim mesti alif lam, betul tak? Isim yang mana perkataan bermula dengan alif lam, itu belum lagi ya, kita belum cerita lagi tu. Cara dia dulu. Selepas 88 ni tadi, 88 perkataan huruf jar tadi mesti isim. Macam mana nak kena isim? Sebelumnya kan kita cakap isim mesti bermula dengan alif lam. Itu isim lah. Ataupun kalau dia bukan alif lam, mesti ada tanwin. Betul tak? Ada tanwin ya. So ya, itu antara cara kita nak kena isim lah. Dah tahu dah 8 begini, dah tahu dah lepas 8 perkataan huruf perkataan ini mesti isim. Okey, satu yang penting. Isim itu ujungnya mesti baris bawah. Itu wajib. So jar tadi maksudnya huruf jar tadi ya. Letak nota masing-masing ya. Jar maksudnya membaris bawahkan isim di selepasnya. Macam tu. So huruf min tadi, ya, min membaris bawahkan perkataan al-muslim tu. Nampak? Al-muslimi nampak baris bawah. Itulah maksud dia huruf jar. Membaris bawahkan isim selepasnya. Tapi baris bawah tu mesti di hujung perkataan isim tu ya. Itu je yang kita nak tengok, hujung saja. Yang lain-lain jangan tengok. Tetapi nanti ada perkataan-perkataan yang kita tak nampak baris bawah. Di situ yang mencabar kita. Kalau nampak baris bawah jelas. Min al-muslimi. Senang ya. Kalau kita tengok bawah dia pula. Bawah muslim itu al-muslimati. Itu mu'annas lah. Dia cerita muzakkar mu'annas ya. Nampak baris bawah dia jelas ya. Dari situ kita dah tahu dah. Kalau kita dah hafal perkataan tu pun dah boleh dah yang 8 ya. Tapi yang pentingnya bukan saja hafal yang 8, kita kena tengok isim dia. Isim dia mesti baris kasrah. Dia punya kotak sebelah tu. Al-kasrah. Bawah muslimi sebelah dia.
Next column dia Linda. Al-kasrah maksudnya baris bawah. Tadilah yang kita nampak al-muslimi, al-muslimati itu kan baris bawah kita panggil kasrah kan. Baris atas kita panggil fathah, baris bawah kita panggil kasrah, baris depan kita panggil dhammah. Okey. Kolom selepas dia pula sebelah al-kasrah tu dia tulis al-mufrad. Mufrad maksudnya seorang, muslim tadi seorang. Baru nampak baris bawah tadi. Kalau al-muslimi seorang, al-muslimati seorang baru nampak kasrah ataupun baris bawah. Tapi kalau dua orang lain caranya. Ini yang selalu kita kantoi lah. Selalu kita kalau seorang tadi kita boleh nampak baris bawah. Okey, sekarang kita tengok bawah muslim muslimati tadi. Al-muslimi muslimati atik bawah dia. Ini dua orang. Ya, dua orang muslimah ini. Nampak dia kita untuk dua orang kan kita ada dua cara. Daripada muslim macam mana nak jadikan dua orang? Tambah alif nun kat ujung. Muslimun itu satu asal ya. Muslimani, muslimaini. Ni bentuk kedua, muslimah ini. Selepas huruf jar mesti untuk bilangan dua, tak kisahlah dua orang ke dua benda, dua tempat, kita kena ambil yang bentuk musanna yang kedua. Ya, muslimah ini. So dia tak akan jadi an, sebelah dia an harf jar ya. An al-muslimah ni tak akan. Dia macam tu an al-muslimah ni. Itu cara dia. Dia mana? Tapi kebetulan nun tu baris bawah lagi, betul tak? Kebetulan nun baris bawah lagi. Bolehlah lagi. Okeylah lagi ya. Nun baris bawah ya. Al-muslimah ini. Bolehlah nampak lagi ya. Kalau yang perempuan ni pula muslimata ini. Nun dia masih boleh masih baris bawah. Ya. Tetapi kalau jamak lelaki ya. Kalau jamak lelaki, jamak lelaki pun ada dua cara ya. Bagaimana musanna untuk dua orang, dua haiwan, dua benda, segala yang dua kita panggil musanna. Dia ada dua cara. Bunyi kat hujung dia ini. Itu bunyi dia. Asalnya muslimun, seorang ya. Tambah alif nun, muslimani, muslimaini. So muslimani bentuk pertama. Muslimah ini bentuk kedua. Itu jangan tukar ya. Tak boleh tukar ya. So itu nampak bila huruf jar musannanya mesti bentuk yang kedua. Okey, itu kalau yang musanna. Kalau jamak lelaki juga ada dua bunyi. Ya, tadi asalnya muslimun, jamak muslimun apa? Muslimuna ataupun muslimina. Ada dua cara ya. Jamak lelaki selepas huruf jar mesti ambil bentuk yang kedua juga. Lepas tu kalau kita tengok kat situ bawah sekali itu Linda, kalau sambung ayat apa? Al-muslimina, Pak. Dia tak ada al-muslimu dah, tak ada. Al-muslimuna tak ada, ya. Untuk jamak lelaki ataupun jamak mudzakkar salim. Yang mencabar kita pada musanna dan juga pada jamak mudzakkar salim. Itu tulis je nota kat situ yang kita mungkin makan masa untuk sambungan harf jadri bawah dia ya. Pergi next paper. Dia punya sambungan haraf jar dia bi, li ataupun la lepas tu ka. Bi dah ada dengan ya, maksud dia dengan, li tadi li ataupun la, untuk, kerana, semua boleh lah ya, bagi boleh ya. Ka seperti mana semua boleh ya. Okey. Yang kita tinggal apa tadi ya? Tinggal jamak perempuan belum? Tadi jamak lelaki dah, sekarang jamak perempuan belum, jamak taksir belum ya? Okey. Jamak taksir dan jamak perempuan sama macam mufrad. Nampak baris bawah dia. Tengok. Li ya. Kita ambil li ya. Dia punya haraf jar kat situ li ya. Li al-muslimati. Nampak kasrah dia tu pada ti tu. Nampak balik ya. Macam mufrad tadi ya. So jamak taksir pun sama. Dia nampak baris bawah dia. Li tulabi. Nampak bi tu. Nampak kasrah dia. So okey, rumusan dia untuk haraf jar ni memang dia membaris bawahkan isim selepasnya. Itu anda kena faham ya. Tapi anda nampak baris bawah tu jelas pada mufrad ya, yang mana-mana mufrad lah, muzakkar muannas ya. Nampak baris bawah dia. Dan pada jamak perempuan, jamak muannas salim, nampak baris bawahnya. Dan pada jamak taksir nampak clear kasrah tu pada tiga. Pada mufrad, pada jamak muannas salim, pada jamak taksir nampak clear kasrah dia. Ya. Tapi kalau untuk musanna dan juga jamak lelaki, kebetulan musanna itu nun dia baris bawah. Okey fine, kebetulan. Tapi sebenarnya dia ambil bentuk musanna yang kedua. Itu paling tepat, ya.
Sebab cara nak tukarkan kepada dua, muslimani, muslimaini. Itu bunyi dia ya. Kalau lelaki, jamak lelaki muslimuna, muslimina. Untuk musanna dan jamak lelaki wajib menggunakan bentuk yang kedua. Boleh tak? Boleh dah, perlahan-lahan insya-Allah ya. Itu fungsi haraf jar. Okey, kita terus tengok kertas yang sama ya Linda, kertas sama sambungan haraf jar tu, walaupun saya tak pernah sebut tapi tak apalah kita sebut terus. Okey, atas dia tu harfu an-nasbi. Cara baca dia, harfu maksudnya huruf, an-nasbi nasab. Matikan b tadi, nasab, nasb. Dia tak payah kokola lah. Kokola ni bila nak ngaji je ya. Ini bila nak ngaji kokola tinggal. Bila nak ngaji Linda dah senyum. Bila ngaji kokola tinggal. Ya jadi yap. Tapi bila belajar bahasa Arab nak berkokola tak payah. Kokola tu semua hanya ketika anda mengaji Quran saja. Bahasa Arab relax. Tak payah kokola. Anda kan semua main tak suka kokola kan? Ialah sebab tak nampak kokola, sebenarnya bukan tak suka. Tak nampak lah, tak nampak tak biasa, jadinya kokola tu tak buat, macam tak suka. So bila sampai ilmu bahasa Arab jangan risau, kokola semua tak penting. Panjang pendek pun tak penting ya. Okey, harfu an-nasbi. Okey, huruf nasab. Nasbi tu saya bacakan nasab. Nasab bermaksud, tulis dalam bracket ya, bermaksud fathah ataupun baris atas. Nasab bermaksud fathah ataupun baris atas. Tadi haraf jar tadi apa? Jar tadi kasrah kan? Kasrah baris bawah kan? Sekarang ni huruf jar mengkasrahkan isim selepasnya. Ini pula huruf-huruf yang menasabkan perkataan selepasnya pula. Ya. Walaupun kita belum masuk tapi tak apa sebab dia dah ada dalam paper ni, kita cerita sekali lah. Di sini dia ada 4. Ada bukan 4 ya. Pertamanya anna, bukan anna, an. Pertama an, ya. Tengok kolom yang kedua, kolom besar ya, kolom besar pertama harfu nasab, tapi tengok kolom yang kedua ya, tajuk dia gitu ya. An, lan, izan, kai. Okey, kita tengok kolom yang misal. Pergi gerak sebelah dia. Sebelah dia al-makna, itu al-makna atas sekali. Atas tu al-makna, maknalah, meaning lah maksud dia ya. An maksudnya to ya, going to, contohlah going to, I'm going to, contohnya I'm going to, macam tu contohlah ya. Okey, itu lan, an. Kalau lan pula maksud dia sekali-kali, tidak akan, never ever, never, macam itulah. Oh, never ever, forever, contohlah. Okey, izan tu jadi, justru, oleh itu, so. Itu maksud dia. Kai, supaya, agar. Okey. Kita pergi next column dia. Next column dia al-misal. Al-misal maksudnya dia bagi contoh. Dia bagi contoh ya. Sebenarnya kat sini dia dah tambah satu lagi huruf nasab tadi. Ada 5. Betul-betul tengah tu. Turun je bawah. Turun je. Bawah. Ya, dia dah bagi 5. Tadi dia bagi 4 je kan. Bawah kai tu ada satu lagi. Ada satu huruf lam tu. Lam tu sebenarnya lam tu boleh. Lam tu maksudnya dia ada 5 lah. Walaupun pada yang tepi tadi dia bagi 4 saja. Di sini dia bagi 5. Okey, penggunaan huruf nasab ni macam ni. Kita bagi contoh ya. Sebenarnya ini dalam tajuk fi'il ya sebenarnya, tapi tak apa. Yang pentingnya kita bagi, yang kita nak nampak nanti selepas an ataupun lan ataupun izan ataupun kai ataupun li ya. Selepas dia selalunya fi'il, bukan isim. Tadi kalau haraf jar mesti isim kan? Ini fi'il. Fi'il dia ya kita belum masuk. Okey, tapi sebenarnya fi'il dia selalunya kalau tengok perkataan selepasnya bermula dengan huruf ya. Kalau kita tengok su. Sama ada bermula dengan huruf ya ataupun bermula huruf ta. Banyak lagi ya. Ada huruf nun pun boleh, hamzah pun boleh, tapi di sini dia bagi contoh ya lepas an tu. An yadhhaba. Contohlah ya. So dia perkataan ba tu baris atas. Tu nasab dah tu. An yadhhaba ya ataupun yadhhaba bawah dia ba dengan alif. Baris atas juga dah tu, betul tak? Yadhhaba yang ada alif pun baris atas juga ya. Okey, satu yazhabu, lepas tu tazhabi. Okey. Ini antara yang paling mudah lah, antara paling mudah perkataan pertama. Lepas an, lan, izan, kaili, selalunya perkataan selepas itu sebenarnya fi'il, tetapi yang paling kita nampak baris atas. Nasab. Nasab tu yang kita nampak.
Bukan saja nasab lah. Yang itu yang paling basic sebenarnya. Paling basic kita nampak baris atas. Dan yang yazhaba tu sebenarnya baris atas juga, ya. Tapi yazhabu dengan tashabi tu tinggal sebab kita belum masuk fi'il. Kita. Lepas ni nampak dalam, kalau kita perasan ketika mengaji, lepas 5 ini, kalau jika perkataan selepasnya mufrad, kita akan nampak jelas baris nasab ataupun fathah. Ini kegunaan huruf nasab ni tadi, ya. Okey. Seterusnya apa list kita, Ilinda? Okey, al-idhafah. Kita ni sekali lalu je, mungkin ada yang dah lebih awal, dia mungkin dah lebih faham. Yang baru-baru, tak apalah, tengok je dulu ya. Al-idhafah maksudnya sandaran, ya. Kita sandarkan satu perkataan nakirah, ya, satu perkataan yang umum, sandarkan kepada perkataan ma'arifah, ya. So, selalunya kalau macam tu maksudnya kalau nakirah perkataan pertama mesti tanwin, ya. Dah cakap nakirah tadi kan, ya. Asalnya perkataan pertama mesti nakirah dan perkataan kedua mesti ma'arifah. Okey, itu ya, tulis sendiri nota dia. Itu idhafah basicnya ada 2 perkataan wajib, ya. Dia ada beberapa cara sebenarnya. Okey, cara yang pertama macam kita sebut, perkataan pertama nakirah, perkataan keduanya ma'rifah. Ma'rifah yang kat sini biasanya dia menggunakan alif lam lah. Itu antara yang paling basic, ya. Okey, kita tengok kolom tu sekejap, ya. Al-idhafah, ya. Kolom yang pertama al-amthilah, contoh-contohlah, ya. Okey, lepas tu biasalah mudzakkar muannas, it's always sentiasa pecahan dia mudzakkar muannas. So benda dah memang macam itu kan. Mesti sebab mudzakkar ada perkataan mudzakkar, muannas ada mana, jadi mesti tak ada cara lain, ya. Pecahan ni pula sama, mufrad, mutsanna, jamak. Apa dah faham dah? Isim mausuf sama, isim isyarah pun sama. Kan tadi kan? Apa-apa tadi kan, ya. Okey, kita tengok contoh bentuk idhafah. Idhafah itu 2 perkataan, ya. Perkataan pertama atasnya dipanggil al-mudhaf. Atas tu Linda. Itu pecah 2 kan? Betul tak? Itu tajuk dah. Ya, yang pertama dulu, al-mudhaf dulu. Tu. Al-mudhaf itu adalah perkataan pertama, ya. Dan al-mudhaf ilaih. Next dia tu, kolom sebelah dia tu adalah bukan sebelah dia. Ya. Itu perkataan kedua dah, ya. Okey, sekarang kita tengok contoh dia. Bawah mudhaf tadi. Al-mudhaf, ya. Okey, mufrad, ya. Tadi itu. Okey, tengok sebelah dia. Okey. Asalnya itu talibun. Betul tak? Buat talibun ataupun talibin ataupun taliban boleh je. Boleh je masuk belaka, ya. Tapi bila dia ajar kita, dia akan ajar kita talibun. Itu memang cara dia orang ajar. Sebenarnya tak kisah vari apa pun boleh, ya. Yang penting asalnya talibun ataupun talibin ataupun taliban. Tapi kalau taliban kena tambah alif lah. Kalau, ya. Itu asalnya. So mesti nakirah, mesti tanwin. Itu asalnya, ya. Okey. Disandarkan kepada perkataan sebelah dia. Disandarkan kepada perkataan yang wajib ada alif lam. Yang pertama tu alif lam dia, ya. Dia bagi 2 cara sebenarnya. Kita nak sandarkan kepada alif lam pun boleh. Ataupun sebelah dia tu, sebelah slash dia tu, kita sandarkan kepada perkataan yang tanpa alif lam pun boleh. Dia dah 2 cara dah. Kita tahu cara nak mudhaf, 2 cara. Pertama, sandarkan perkataan nakirah kepada alif lam. Ataupun sandarkan nakirah kepada nakirah yang lain. Boleh tak? Dua-dua nakirah. Boleh. Itu 2 cara, ya. Dia ada cara lain juga nanti, ya. Okey. Cara kita nak sandarkan dia tadi, yang asalnya talibun ataupun talibin ataupun taliban, itu kalau dia sendiri, ya, sendiri-sendiri, ya, sandarkan kepada alif lam, maksudnya cantumkan kepada alif lam, tanwin tadi hilang. Talibun jadi talibu. Kalau talibin jadi talibi, taliban jadi talibah. Lepas tu al-ilmi, mesti al-muallimi kata. Ada baris itu, muallimi. Ya, muallim kan guru kan? Betul tak? Muallim, ya, muallimah guru kan? So dia mesti jadi muallim. Dia tak letak sabdu, tak ada sabdu, kita letak sendiri, ya. So dia mesti jadi muallimi. Mi tu yang kita nak tengok. Bila kita sandarkan satu perkataan kepada perkataan lain, hujung akhir itu mesti baris bawah. Sama dengan jar tadi, ya. Cerita jar, huruf jar tadi sama. Okey, muallimi. Jadinya murid kepada guru itu. Bila kita sandar. Kalau kita tak sandarkan, talibun bermaksud seorang murid. Murid mana, ya? Tak kenal. Jadi bila kita sandarkan kepada seorang guru, maksudnya kita dah tahulah guru yang mana, ya.
So murid kepada guru itu. Baru kita kita tahu, kita kenal. So perkataan muallimi, dia mesti mi. Itu cara nak kenal sandaran ataupun al-idhafah. Dan sebelah dia tu kita kalau tak nak guna alif lam pun boleh. Kita guna muallimin. Beza dia kalau ada alif lam dia jadi mi, single kasrah, buang alif lam dia jadi tanwin, muallimin. Itu cara dia. Okey. Ini untuk seorang. Okey, berhenti jap. Ada orang nak tanya tak? Ada sesiapa nak tanya ke? Yang ni kat belakang tadi Ustazah, yang ni tanwin kan, min. Yes. Sebab dia tak ada alif lam dia tanwin. Tanwin bawah. Tanwin kasrah ya. Kalau alif lam single kasrah ya. Okey, ini bermaksud idhafah. Idhafah ini ciri dia sama macam huruf jar kan? Betul tak? Membaris bawahkan perkataan selepasnya. Ini pun samalah nampak baris bawah. Tapi nampak baris bawah pun sama cerita huruf jar tadi. Hanya yang nampak baris bawah tadi jika perkataan tadi mufrad. Perkataan yang kita sandarkan itu mufrad, tak kisahlah mufrad muzakkar muannas tak kisah. Lepas tu jamak jamak perempuan second last Linda, second last bawah kan, bawah lagi. Sini yang sama dengan muallimin tadi. Situ ya. Al-jami'ati. Nampak? Jamak perempuan sama macam tadilah. Baru nampak baris bawah dan juga jamak taksir. Jamak taksir bawah sekali. Al-madaris. Al-madarisi sebenarnya baris dia. So untuk nampak baris bawah ni jika perkataan yang kedua itu mufrad, tak kisah muzakkar atau muannas, ataupun jamak perempuan tadi, jamak muannas salim ataupun jamak taksir, dia ikut formula dia sama je. Kalau huruf jar tadi pun macam tu, dia pun sama je sebenarnya. Pergilah masuk mana pun, formula dia sentiasa sama, dia tidak ubah. Untuk musanna, itu belum. Sangat yang ni, maksudnya yang ni ada kaitan dengan ni ke macam mana nanti dalam Al-Quran tu? Mestilah bila kita sandarkan sesuatu kepada sesuatu, mestilah dia ada kaitan. Murid kepada contohlah. Maksudnya apa? Murid, talib. Pelajar lelaki. Murid ataupun pelajar lelaki. Ya. Dia percaya saya. Okey kan? Silakan. Apa? Kalau ada al-muallimu salah. Itu dia salah tu. Dia itu bukan baris depan tu. Itu ing apa tu? Oh, okey. Ya. Okey, cara ini yang tengah-tengah dia complicated sikit, yang musanna tu semua complicated sikit, yang jamak lelaki, tetapi kita tengok yang mufrad je dulu. Ya, sebab mufrad memanglah kalau you tak sandarkan talib tadi kepada muallim, talib maksudnya seorang pelajar lelaki ataupun murid lelaki yang mana? Bila cakap ada seorang murid lelaki yang mana, kita nak kenal, bila kita nak kenal percakapan tu, nak kenal murid tu yang mana, kita kena sandarkan murid tu. Sandaran tu bebas lah nak sandarkan kepada siapa. Alah murid yang naik basikal tu contoh. Jadi you kena sandarkan kepada perkataan basikal. Kalau murid yang selalu jalan kaki tu contoh. You kena sandarkan perkataan yang ada nampak jalan kaki. Terpulang perkataan itu you nak sandarkan kepada mana. Oh, murid yang selalu dengan cikgu tu contoh kan. Jadi you nak matlamat you nak sandarkan satu nakirah itu supaya you tahu dia. Kata you tak tahu. Untuk menjadikan dia ma'rifah. Asalnya dia nakirah. Katalah sebuah kitab. Kitab apa? Kitab yang mana ya? Tiba-tiba you nak sandarkan kat warna lah. Oh, kitab yang warna merah. Oh ya, baru kita tahu kan. Itulah fungsi sandaran. Supaya menjadikan dia khas, menjadikan dia ma'rifah so that kita kenal dia. Kalau tak, kita tak kenal. Nakirah kan kita tak kenal. Sebuah rumah yang mana ya? Seorang perempuan yang mana ya? Nampak? Itu nakirah lah tu, kita tak kenal. Untuk menjadikan dia supaya kita lebih kenal, lebih faham siapa dia, apa dia tentang percakapan itu, makanya kita kena sandarkan yang tadi tu, yang nakirah tadi kepada perkataan lain. Itu bebas. Cumanya cara nak kenal idhafah, perkataan kedua itu akhirnya baris bawah juga. Kasrah juga. Dan saya cakap bukan semua. You nampak kasrah itu clear pada perkataan mufrad. Muallim kan seorang kan, guru lelaki kan, betul tak? Seorang mufrad ya. Muallimah, katalah muallimati kalau dia letak ta marbutah lah kalau dia letak ya. Muallim ataupun muallimati, itu sama ada guru lelaki atau perempuan, nampak baris bawah dia. Dan kalau yang jamak perempuan, lagi bawah jamak perempuan, al-jami'ati,
Itu belum. Yes. Kalau apa jamak perempuan nampak baris bawah, nampak T tu. T baris bawah ya. Al-madarisi. Nampak? Sebenarnya ada baris tu dia madarisi tu dia tak letak, anda tambah sendiri ya. So macam mana haraf jar punya rules tadi, you nampak baris bawah tu pada mufrad, muzakkar ataupun muannas, you nampak pada jamak muannas salim ataupun jamak perempuan, dan you nampak pada jamak taksir. Perkataan-perkataan itu yang you nampak baris bawah tu. Itu. Kalau yang musanna dengan jamak muzakkar salim, you kena ambil bentuk yang kedua. Pattern yang kedua tu. Kan sama rules dengan haraf jar tadi, huruf jar tadi. Okey, itu sandaran dia. Saya dah tengok muka tegang dah tu. Saya dah tengok dah muka stres dah, muka tegang. Okey. Okey, lebih baik kita stop sekejap. Dia kalau diam je saya risau. Lost. Okey, tutup skrin kita sekejap. Sekarang kita nak tengok muka tegang-tegang ni mana? Muka tegang-tegang ni. Okey, cukup dengan tu. Okey, ada tak? Ustazah saya tak faham. Saya nak dengar tu. Ustazah saya tak faham. Kalau ada cakap ustazah saya faham semua. Itu kalau boleh, alhamdulillah. Tapi ada tak? Nak tunggu ni. Ustazah tolong terangkan yang ni. Ada tak siapa-siapa? Silakan. Saya nak tanya Cik Katie kita, faham tak Cik Katie kita? Oh, dia ada. Kak Katie, you okay tak? Tak mute. Unmute. Bukan dia nak jadi confused Ustazah. Itulah dah agak muka tegang-tegang tadi. Bila tanya baru ngaku confused. Kat mana you confused? Tak ada, kena absorb sikit-sikit lah, kena go through balik. Betul. Yes. Sekarang ni kita go through saja. Kita kena explain dulu. Nanti kalau tak explain kat sini macam mana kita nak cari dalam Quran, betul tak? Jadinya kita memang go through saja ya. Cumanya kalau tak faham langsung ke nak tanya, sila tanya. Okey, kita tanya orang lain pula. Mas macam mana Mas? Tak ada soalan lagi. Tak ada soalan lagi ke tak tahu nak tanya apa? Tak tahu nak tanya apa. Tapi Mas faham ke Mas? Faham tak? Apa dia? Faham ke? Faham sikit-sikit. Lepas tu laju sangat Ustazah. Ustazah laju sangat. Ustazah kan bawa LRT, MRT. Ustazah kan driver MRT dengan LRT. So you can stop me. Ustazah, stop jap. Saya boleh je stop. Tapi saya memang driver MRT, LRT. You all tak boleh salahkan saya. Kerja saya bercakap je. Orang yang kerja bercakap je, dia tak reti cakap perlahan. Tapi maksudnya tadi kita cerita apa? Yang tadi bukannya nak expect semua orang hafal, tapi kita tahu apa tadi yang kita mula explain tadi? Kita ada isim isyarah, ada list isim isyarah ya. Apa tanda di sini, di sana, itu ya isim isyarah. Lepas tu kita ada list isim mausul, ya. Lepas tu kita ada list huruf ataf. Kalau you dapat ingat itu sikit-sikit apa? Huruf ataf. Lepas tu kita apa tadi ya? Huruf ataf, huruf jar. Lepas tu kita ada list huruf jar. Lepas tu kita ni yang kelima kan? Lepas tu ini list idhafah. Yang kelima. Lepas tu kita ada 5 list. Patutlah semua blur, confused. Tak faham. Dah ada 5 list. Betul tak? Okey, Nona. Tak ada contoh soalan ke Ustazah? Macam ada soalan. Kalau nak tanya contoh bila kita buka Quran. Sekarang ni saya tak berani buka Quran. You all kena tahu benda ni wujud dulu baru kita boleh buka Quran. Kita belum, kalau nak tanya dalam buka Quran tanya, sasa you tak tahu ni dok cerita. Baru nak explain benda ni dulu. Baru nanti kita cari dalam Quran. Ini kita go through dulu ya. Go through sekali lalu. Kalau tak mahir pun tak apa. Pernah dengar idhafah. Cukuplah. Pernah dengar isim mausul. Kita nak tahap tu dulu. Idhafah ni macam nak kena faham bahasa Arab tu maksud dia. Maksud dia sebenarnya ramai budak tahfiz untuk jawab soalan Linda ya, sebenarnya sebab ini guru tahfiz yang cakap ya, berlambat je budak tahfiz tu mempelajari Arab ni tanpa faham. Dia tak faham meaning tapi dia yang baris-baris tadi, perubahan baris. Dia orang boleh score markah tinggi waktu periksa tanpa faham dia punya meaning. Itu budak-budak tahfiz punya cerita tu. Budak-budak tahfiz, budak-budak sekolah agama. Kita cuma kena bentuk dia dululah. Kalau macam tadi kita explain sikit-sikit tadi kan.
Kalau talib tadi maksudnya pelajar lelaki, muallim tu guru ah. Itu tak penting sebab nanti dalam Quran tak semestinya pelajar lelaki. Perkataan tu boleh jadi apa saja, betul tak? Ini kita hanya belajar bentuk saja, perubahan baris kita kata ya. Okay, Nona. Macam mana Nona? Nona. Mana dia? Nona? Ya Ustazah, saya boleh terima huruf-huruf ataf je. Yang lain tu masih huruf ja tu sikit-sikit je. Yang lain tu bela-bela. Saya bagi thumbs up lah tu. Saya bukan nak dengar boleh dah mahir 5-5 dia. Saya dengar bagi saya dah boleh tu. Dia belajar satu ya, dia belajar sikit-sikit huruf ataf ya, lepas tu sikit-sikit apa tadi huruf jar. Okeylah tu. Kan? Bukan saya tidak mengharap anda mahir semua. Tak boleh banding dengan saya. Saya dah lebih 20 tahun. Saya dah lebih 20 tahun dengan ilmu bahasa Arab. Lepas tu saya keluar macam air, betul tak? Jadinya sikit-sikit yang mana anda boleh absorb. Macam tadilah you kena absorb sikit-sikit. Cuma kalau rasa nak tanya, silakan tanya. Kita tanya Yan. Yan boleh tak Yan? Yan okey? InsyaAllah Ustazah. Nampak ada orang yang insya-Allah. Ini kira alhamdulillah lah kan. Nampak dia diam-diam kan? Dia diam-diam je insya-Allah jawapan dia tengok. Okay, fine. So Haili? Haili macam mana? Saya cuma nak tanya. Yang Apa tu? Yang idhafah tu. Ma'rifah dengan nakir tu mana yang duduk depan? Wait, lagi sekali apa? Yang mana duduk depan? Dia kena nakirah duduk depan, datang dulu. Nakirah datang dulu lah. Yes, bila kita baca dalam Quran, kita akan baca yang nakirah dulu, lepas tu sebelah dia makrifah. Maksudnya alilam dulu lah. Mana pula? Kita baca dulu, talib lah dulu, lepas tu baru kita baca alif lam. Okey, kita dulu. Okey. Lepas tu dua-dua tu baris bawah lah. Tak, dia punya perkataan kedua tu akhirnya baris bawah. Akhirnya baris bawah. Okey. Yang talib tu saya cakap tadi boleh, dia boleh baris atas, dia boleh baris bawah, dia boleh baris depan. Yang talib tu, perkataan pertama dia boleh masuk semua baris. Oh, okey. Tapi tak boleh nakirah dah. Dia kena single. Oh, okey. Tapi yang alif lam dia tu nak guna alif lam pun boleh, perkataan kedua tu nak guna alif lam pun boleh, tak nak guna alif lam pun boleh, tetapi akhirnya mesti baris bawah. Oh, okey, baris bawah juga. Okey ya. Okey, siapa lagi nak tanya? Fatihah okey? Fatihah? Ya Ustazah. Okey tak? Macam tu lah. Macam tu lah. Maksudnya boleh lah ya, boleh lah. Tapi ada juga macam tak ingat. Tak ingat apa lah. Kat mana yang you tak ingat? Fatihah? Idhofah. Idhofah memang sebab tu saya bagi tadi yang paling basic saja. Yang saya bagi dia ada lagi yang saya tak explain. Belum. Saya bagi yang paling basic saja. Ya. Okay. Alright, Rosniza. Macam mana Rosniza? Rosniza. Mana Rosniza? Macam mana? Ustazah, insya-Allah Ustazah faham. Alhamdulillah. So ada apa-apa yang you nak cakap ke? Mana suara you tadi? Tadi ada suara. Basic-basic ni boleh lah. Okey, boleh lah. Ustazah basic ni boleh lah. Boleh lah ya. Okey lah, kalau dah boleh lah tu boleh lah ya. Okey, kita tanya Harisun. Okey tak? Dapatlah sikit-sikit Ustazah. Okey. Kalau anda dah boleh sikit-sikit, baru kita boleh cari dalam Quran. Tapi kalau kosong pada list ni baru masih kosong, macam mana nak cari dalam Quran, betul tak? Ya? So kita kena ada sikit-sikit. Kalau orang nak kata sikit-sikit tu boleh lah, boleh tak? Boleh lah tu. Nanti baru kita cari dalam Quran ya. Okey, Amy. Amy okey Amy? Idhofah lah, idhofah. Ya, idhofah memang mencabar saya kata, tapi saya ajar yang basic sahaja dulu ya. Idhofah ni okey, conclude-nya idhofah mesti dua perkataan. Ya, mesti dua perkataan. Perkataan pertama tu asalnya nakirah ya. Mesti nakirah, tak kisah muzakkar muannas, tak kisah. Ya. Dan perkataan kedua tu boleh ada alif lam kalau ya, maksudnya bukan pilihan kita, maksudnya pilihan idhofah itu sendiri. Perkataan kedua itu boleh jadi bermula dengan alif lam, boleh juga tanpa alif lam ya. Dan anda akan nampak perkataan kedua itu berbaris bawah di hujungnya, tetapi dengan syarat perkataan yang kedua itu mufrad muzakkar ataupun muannas ataupun jamak perempuan ataupun jamak taksir.
Kerana jika perkataan yang kedua tadi musanna ataupun jamak muzakkar, dia kena bentuk yang kedua. Di situ yang complicatednya. Ya. Okey. Dan yang nakirah tu bila kita membaca nakirah tu kita akan sebut dulu. Baru yang perkataan keduanya. Perkataan pertama kita panggil al-mudhaf. Ya. Perkataan kedua kita panggil al-mudhaf ilaih. Itu. Ya. Okey. Boleh siapa-siapa yang tanya? Saya lupa lah hari tu saya tanya W8 UU4G hari tu saya dah tanyakan siapa ya ini Zarina ke siapa ya? Iza rasanya. Ya. Sorry lah sebab dia kan dia keluar numbering apa tu semua kan? Siapa? Saya Ustazah Zarina. Betul lah Zarina. Apa tengok Amy? Ustazah lagi teka. Amy teka salah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarak. Kita pernah kan jadinya kita macam Zarina tapi dia keluar macam ni kan? Saya laptop saya tahu lah kenapa. Sorry ya Amy kalah dengan Ustazah. Okey, Zarina macam mana? Saya banyak tak attend kelas Ustazah, saya dengar je banyak. Tapi kalau you tak attend tak apa. Kalau you tak attend yang before this, you tengok yang Linda record tu. Sebab nak juga you faham. Kalau you tak faham, you dengar pun kan, betul tak? Nak tak nak you kena faham juga. Contohnya isim tu apa, betul tak? Itu muzakkar muannas tu apa? Lepas tu yang apa bilangan dia, mufrad, musanna, jamak. Itu nak tak nak kita kena faham dia. Kalau tidak nanti kita tak faham lah apa yang kita dengar tu, kita kalau dah tak faham macam mana, betul tak? Ya? So ini kira dia memang yang basic dia isim fi'il sebab kita belum mula fi'il ya. Basic dia isim tu kita dah tahu dah, noun kata nama ya. Itu basic dia ya. Dan kita kena tahu Allah, manusia, haiwan, tempat, benda pula benda hakiki, benda yang abstrak. Itu isim, semua isim. Lepas tu dia mesti ada nakirah, mesti ada ma'rifah. Nakirah maksudnya umum ya. Sebuah kereta, sebuah buku itu nakirah. Tapi kalau kita kata kereta itu, ada je itu terus jadi ma'rifah ya. Tapi dalam Al-Quran dia guna alif lam. Nampak alif lam tu itu bentuk makrifah lah tu, dan sebenarnya makrifah banyak bentuk dalam Al-Quran, banyak, ada dalam 10 bentuk isim makrifah. Okey. Lepas tu lagi kita nak tahu bilangan dia tadi lah, mufrad, musanna, jamak. Lepas tu jamak pula ada tiga jamak. Yang pertamanya jamak muzakkar salim, dia ada formula dia. Ya, bunyi katalah kita ambil muslimun seorang ya, kalau berdua muslimani, muslimaini, itu dua-duanya memang dua orang. Ada dua cara. Jamak muslimuna, muslimina, itu jamak lelaki pun ada dua cara. Yang kita biasa dengar muslimin. Muslimin sebenarnya muslimina sebenarnya. Ya, itu jamak lelaki ada dua cara. Lepas tu jamak muannas salim, jamak perempuan ada satu bentuk ataupun satu cara ataupun satu formula. Kita boleh kata satu formula, satu bentuk ataupun satu cara. Dan kalau satu lagi jamak, satu lagi bukan ikut cara jamak muzakkar, bukan cara jamak muannas, cara dia tersendiri. Ini kita tak ada formula ya, itu dipanggil jamak taksir. Contoh. Itulah ya. So benda-benda tadi paling tak pun nak kena faham, barulah kita dapat mengikuti. Dan kalau you boleh dengar aje, tapi kalau boleh yang mana you rasa blur, you nak tanya silakan ya. Okey. Ada siapa-siapa yang saya tak tanya ke? Ada tak siapa-siapa yang saya tak tanya? Tak ada ya. Okey, sedikit sebelum kita berhenti, ada siapa-siapa nak tanya, nak apa-apa? Ustazah bacakan sikit yang idofah bawah tu, yang apa dia tulis? Yang bawah sekali al-khasas, al-khasais al-khas. Sebelah ya apa yajib tu wajib tau. Wajib mestilah, maksudnya mesti hazaf. Hazaf maksudnya buang. Maksudnya hazaf maksudnya remove. Buang alif lam. Wa tanwin wa nun. Ini Allah ya Tuhan, memang faham ke? Dah suruh baca lepas tu faham ke? Apa, saya suka. Alhamdulillah. Okey, begini. Dia sedikit yang saya nak cakap ya. Yang saya bagi idhafah tadi tak habis tau. Sebab idhafah ni memang mencabar. Yang saya bagi tu paling basic. Yang paling atas sekali mufrad. Sebelum kita berhenti ya. Talibun itu mufrad. Betul tak? Memang dia tak ada baris. Anda letak sendiri ya. Asalnya talibun ataupun talibin ataupun taliban. Asalnya. Tapi kalau taliban tambah sendiri alif, itu asalnya.
Itu kalau seorang mufrad. Kalau nak jadikan dia perempuan keempat, 1, 2, 3, 4. Kalau jadikan perempuan ni pula talibatun, ada tam marbutah ya. Talibatun, talibatin. Tapi tam tam marbutah perempuan ya. Fine. Itu. Yang kedua tu kita nak tengok yang musanna tu. Musanna tu sebenarnya bawah talib tadi. Bawah talib dia talibani. Itu. Asalnya betul tak? Kan dua orang. Muslim maksudnya seorang. Dua orang dia macam mana kita tukar hujung? Alif nun. Yes, alif nun. Sebenarnya kat situ ada nun. Satu lagi cara talibaini. Betul tak? Talibani ada nun bari bawah talibaini. Itu sebab sebenarnya saya tak sentuh lagi. Sebab yang tadi pun you dah rasa mencabar, sebab tu saya biar dulu. Okeylah, sebab tu saya kata yang senangnya jika paling ringkaslah. Mudhaf ni mudahnya jika perkataan pertama dan kedua itu mufrad. Habis cerita. Boleh? Dah berhenti dulu. Jika dia betul, kita berhenti dulu ya. Okey, ambil yang paling basic begini. Untuk mudhaf memang saya tahu, saya akui dia mencabar. Saya mengambil masa yang lama untuk mahir ya. Tapi paling mudah untuk mudhaf ni ini jika perkataan pertamanya mufrad. Okey, catat tu. Dan jika perkataan yang disandarkan kepadanya tu, yang perkataan keduanya mufrad. Jika kedua-dua ini mufrad sangat mudah. Boleh? Dan jika perkataan yang kedua tadi yang kita sandarkan itu selain daripada dia mufrad, jika dia jamak muannas perempuan mudah. Dan jika dia jamak taksir mudah sebab perkataan kedua tu semua nampak bari bawah. Tu. Tapi perkataan pertama tu kalau boleh biar mufrad, itu paling mudah. Tapi jika dia musanna ataupun jika dia musanna ataupun jamak muzakkar, ini yang dicakap ni, ya hazaf tu wajib hazaf, maksudnya wajib buang dia punya kalau mata musanna tadi dia buang nun, betul tak? Pandai pun. Betul, kalau jamak muzakkar pun dia buang nun, boleh ya? Dia buang nun juga ya. So lepas tu kalau dia asalnya tanwin kena buang tanwin tadi, kan saya cakap kan? Kalau yang mana yang asal talibun tapi bila kita sandarkan dia jadi talibu. Talibin asalnya dia jadi talibi. Nampak? Jika asalnya perkataan pertama tu memang tanwin ya. Jika dia tanwin buang dia punya satu. Tu kata buang nun, buang tanwin, buang alif lam. Jika perkataan pertama kalau dia bagi contoh lah dalam exam lah. Jika dia bagi dalam exam dua perkataan pertama ada alif lam, perkataan kedua ada alif lam. Macam mana you nak idhafahkan dia? Perkataan pertama wajib buang alif lam. Inilah yang Amy tanya ni. Yajib hazaf alif lam ya jika perkataan pertama. Ini kalau dalam bentuk exam lah, dalam Quran sesahnya bukan. Sebab dalam Quran dia memang dah tertera sebegitu. Ini kalau dalam bentuk exam, katalah dalam bentuk exam tu dia bagi dua perkataan. Perkataan pertama ada alif lam, perkataan kedua alif lam. Jadi macam mana you nak idhafahkan dia? Buang alif lam perkataan pertama. Ini yang Amy tanya. Ya. Dan jika dia bagi perkataan pertama ada tanwin, sandarkan tu buang tanwin tadi, buang jadi single bariskan dia. Kalau bun jadi bu, bin jadi bi, ban jadi ba. Itu maksudnya. Dan kalau yang ada musanna ataupun jamak lelaki tadi, buang nun dia. Ini yang Amy tanya. Kan tak apalah Amy dah tanya, alhamdulillah. Boleh ya? Alhamdulillah. Tapi tak apa. Tak apa, kita ambil sekali lalu, dah boleh dah dengar semua, nanti kita buka Quran. Cari. Boleh? Boleh. Alright. Orang lain ada tak sebelum kita berhenti? Dah Amy garuk kepala tu. Mungkin kena exam kot Ustazah, baru faham. Saya boleh nak bagi exam, cara saya nak bagi exam, kalau cara saya nak bagi exam, kita buka satu tu masing-masing kena cari sendiri, tak boleh bagi page yang sama sebab nanti jawapan semua sama. Tapi kalau kita nak buat exam macam tu, kita kena bagi setiap orang satu page yang berbeza. Sebenarnya satu page tu kadang-kadang ada yang kita boleh dapat banyak, ada yang kita tak dapat banyak lah. Kita kena bagi setiap seorang page yang berbeza, cari semua ni. Boleh je, tapi exam yang dah bentuk macam tu lah. Boleh je kita bagi, kita assignment lah sebenarnya. Okey, orang lain ada tak? Sebelum kita berhenti? Yang Linda jawab dalam WhatsApp tu nanti Ustazah tengok juga kan? Bila? Linda masuk? Yang homework hari tu tu. Ada, ya, dah hantar ke jawapannya? Dah ada hantar lah? Ada dalam group. Linda nanti kita tengok. Nanti kita tengok ya. Alright, nanti saya tengok jawapan tu. Tak sangka pula mana sempat tengok dalam WhatsApp tadi. Itu pun tengok mana Linda ni tak bagi link. Sebab saya sendiri pun kadang-kadang macam
tertukar-tukar, kadang-kadang tertukar-tukar begitu begini ya. Tapi nanti kita tengok ya, kita tengok tapi siapa yang memberi jawapan tu sebenarnya? Linda sendiri tak tahu, hentam je lah. Boleh je kalau kawan lain nak tengok boleh je ya. Ni semua-semua ini cuba tengok apa yang Linda bagi tu. Nanti kita sama-sama tengok apa yang diberi ya. Okey, jika tidak ada apa-apa kita berakhir di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Ustazah.